Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita nak bincang pula dalam kitab ziarah ni tentang kelupaan wahyu. Kenapa wahyu ni lupa, tak saya cerita, tak sebut untuk menyatakan kubur-kubur para anbiya dan pembuktian kubur. Sebab apa kubur sini kuliah ada bukti mana dalil kuatnya, tak ada sebut wahyu, sama ada wahyu berbentuk Al-Quran dan ataupun wahyu melalui lidah Rasulullah SAW, tak ada sebut dah. Telah berlalu hadis tentang perkara tersebut serta penafiannya dah. Banyak hadis nak cerita nak menafikan kubur dah. Dan suka saya di sini untuk memastikannya dan menjelaskan kesamaran-kesamaran sekitar tajuk ini. Kenapa jumpa dah dalil tentang kubur dah. Di mana telah sabit dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu dalam kisah Musa dan malaikatul maut dan bagaimana dimatikan Musa AS. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu telah bersabda Rasulullah SAW, mafhumnya, kalau aku di sana ni, aku akan tunjukkan kamu kuburnya di tepi jalan pada bukit pasir berwarna merah. Gitu je Nabi sebut di buku kan. Tapi apa jadi tak ingat nak sebut tak. Hadis riwayat Bukhari serta Al-Fathul Bari syarah Sahih Bukhari jilid 3 muka 26, Muslim jilid 1 muka 18 serta syarahnya syarah Imam Nawawi syarah Sahih Muslim. Okey, hadis ini telah dieksploitasikan oleh penyebar-penyebar amalan menghidupkan pusara-pusara kubur-kubur. Lantas berkata Abidun, dalam kitab Ad-Dur Al-Mandud. Kitab Ad-Dur Al-Mandud ni muka 21. Walaupun begitu, sungguhnya Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj telah mengenalkan mereka dan menyifatkan kepada mereka kubur Sayyidina Musa AS. Dan bersabda mafhumnya, jika kaku di sana, nescaya aku akan tunjukkan kamu akannya. Baginda AS sendiri mengenalkan mereka dengan kuasanya suci. Lagi dia berkata, ini untuk apa? Ini hujah apa-apa orang kubur Nabi SAW nak ayat berkat lah kubur Nabi Musa ni tak. Kalau jumpa kan tunjuk, Nabi kata kalau ada kuasa tu kan. Untuk mendirikan hubungan dan pertalian di antara orang beriman dengan Nabi-Nabi mereka. Sebagai apa? Untuk sama boleh. Bukan Nabi Muhammad saja tahu kubur dia. Kubur lain pun tahu tak? Lagi boleh mengikut pendapat mereka. Untuk beradab dengan Nabi-Nabi tersebut. Asalnya boleh untuk beradab. Menyusuri jalan-jalan mereka. Menziarahi mereka sewaktu mereka masih hidup. Dan setelah kematian mereka. Kenapa lah tak tahu kubur ni. Kubur mereka. Nabi pun royak nak royak. Tapi siapa wafat Nabi SAW tak cerita apa sudah dah. Dan ia adalah matlamat agung yang syariat kita menggesa kepadanya, kata mereka lah. Kata orang hak berhi ke kubur ni. Ia memberi kesan terhadap jiwa kerana seorang itu pada hari kiamat nanti bersama orang-orang yang dia kasihi. Itu hujah dah. Hujah comel dah. Begitulah yang dia katakan. Dan dia telah menipu dalam apa yang dia katakan sebenarnya. Syekh ni kata menipu benarnya. Ini main bos pelik nipu dak. Kerana Rasulullah SAW tidak mengenalkan mereka tempat kubur tersebut. Nabi kata lalu dah. Lalu kuasa tu Nabi nak tunjuk. Tapi Nabi tak tunjuk dah. Kenapa jadi tak jadi capit? Siapa kan Nabi tak ada tunjuk, tak lalu kuasa tunjuk dah. Tetapi baginda hanya mengisyaratkan pada pengetahuan baginda mengenai perkara itu sahaja. Jika padanya terdapat sebarang maslahah, kalau benda tu mestilah penting sangat, ada banyak kebaikan sangat untuk umat ini, kubur Nabi Musa, dan secara baginda tidak meninggalkannya dengan kesamaran sedemikian. Takkanlah Nabi nak biar kalau benda tu penting sungguh. Tak jadi Nabi capek tak ingat dah. Tak royak, tak ada nak royak dah. Dan jika petunjuk kepadanya itu adalah pengenalan dari Nabi SAW baginya dan sebagai penggalak untuk menziarahi kubur tersebut, kalau benda tu bermaksud nak suruh galak pergi ziarah kubur tersebut dan menghidupkan kubur tersebut, nescaya para sahabat tidak akan lupa daripadanya. Kalau betul maksud Nabi nak ayat semata-mata nak ayat kubur, kau nak suruh besar kubur. Kalau benda tu nak suruh besar kubur sungguh, mestilah sekurang-kurangnya para sahabat tak lupa. Dia akan meriwayatkan siapa kita lah ni. Dan mereka tak akan melupakannya sama sekali kalau benda tu penting sungguh. Sungguhnya berlaku adalah apa yang disebut oleh orang berpura-pura alim yang jahil ini. Ni masalahnya. Pakar sebaik besar apa tu.
apa sebuah kata tekuk macam-macam nak suruh alim dah. Alim yang jahil kata dia, berpura-pura alim yang jahil sebenarnya dah. Tidak terlintas pada fikiran para sahabat. Kerana itu tidak sabit bahawa seorang pun dari kalangan mereka datang mencari kubur tersebut. Walau dengan lalu-lalang mereka pada kawasan-kawasan tersebut sebagai seorang yang berperang terus-menerus, sebagai seorang yang berjihad, sebagai seorang yang berniaga, sebagai seorang yang berkelana untuk tujuan yang bermacam-macam. Sahabat ni, lepas zaman Nabi sikit, lepas zaman Abu Bakar, zaman Umar ni habis dah jajah ni. Kuasa pada atas ni dah. Duk magi-magi kuasa Nabi lebih kurang Nabi sebut lah, tapi tak ada sebutin habuk pe hadis ke riwayat ke, riwayat sirah ke sahabat zaman Umar ke zaman Uthman ke zaman sahabat ni. Duk cari kubur hak Nabi sebut gitu kan ni tak. Tak ada seorang habuk bersungguh nak cari dah. Dimari kuasa ni sebab apa dah. Jadi Allah capek teringat juga ke pada sahabat ni. Dah. Tidak layak pada mereka sama sekali untuk memahami gesaan Nabi SAW pada perkara tersebut. Dan bahawa perkara tersebut punya matlamat agung yang syariah menggesa kepadanya, kemudian mereka tidak beramal untuk merealisasikannya. Kalau benda tu penting sangat. Sahabat ni orang yang paling nak dekat dengan Allah SWT dah. Paling alim, paling warak. Paling dekat dengan jalan Nabi SAW. Kalau dia anggap benda tu betul, Nabi tunjuk tu nak suruh cari, nostalgia sahabat ni tak akan biar. Mesti cari sungguh sampai jumpa sungguh kubur Nabi Musa AS dah. Tapi tidak gitu, wak tak cara, wak tak endah baru dah. Seolah-olah mungkin Nabi suruh dah. Gitu dah. Tak ada suruh habuk tu ramai, beratus ribu sahabat dah. Ada orang kata 120,000 dah masa Fatih Mekah, ada kata tak sampai, biarlah. Dia pentingnya ramai sahabat tu, tak ada suruh habuk tu, mikir nak cari kubur Nabi Musa. Jauh mereka yang sedemikian itu dah, tak mungkin yang melupakan tak bersungguh. Kalau benda tu penting sungguh, cari kubur Nabi Musa. Dan ia juga tidak terlintas di fikiran para ulama yang menjelaskan hadis tersebut dah. Tak ada pensyarah ulama yang besar tu untuk syarah sahabat ni buat lupa ke apa dah. Inilah An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim dah. Telah berkata sebahagian ulama, dia hanyalah meminta didekatkan dan tidak meminta Baitul Maqdis. Kerana dia bimbang kuburnya akan menjadi masyhur di sisi mereka dan teruji dengannya orang ramai. Jadi mudah maksud satu berapa. Jadi syarah Sahih Muslim kata, dia nak kubur tu dekat dengan Baitul Maqdis. Dia tidak minta betul-betul kubur dekat Baitul Maqdis. Nabi Musa pun dah. Bapa Nabi Musa mikir gitu sebab dia takut kubur dia jadi berhala kepada orang-orang yang ramai terfitnah. Anggap keramat kubur dia. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, akan tapi Ibn Battal telah menceritakan daripada orang lain bahawa hikmah berkenaan hikmah apa jadi sahabat tak capai, tak tahu apa Nabi Musa, tak tahu mana kuburnya. Bagi dia tidak memohon memasukinya meski Baitul Maqdis adalah untuk mengaburkan kedudukan kubur baginda. Selamat dia tak pergi kubur dia tu. Orang tahu dia. Bani Israel masa tu pun nak susuk kubur Nabi Musa. Nabi Musa nak susuk kubur dia. Supaya tidak menyembahnya orang-orang jahil dari kalangan umat baginda umat Nabi Musa lah. Tamak dah. Ya gitu dah. Sebab takut jadi disembah kubur dah. Jadi para ulama faham benar berlawannya dengan kefahaman orang penyakit hati itu. Jadi ulama faham dah. Ya Jami Ibn Battal lagi dah sebelum Fathul Bari tu. Ibn Battal dulu dah. Dan banyak dirujuk oleh ulama hadis lepas tu dah. Jadi termasuk dalam saja rujuk. Jadi masa Ibn Battal mereka awal lagi pun tahu matlamat dia. Kubur tu. Para ulama para sahabat Nabi pun tak cari, tak berjumpa. Tiba-tiba kita lepas tu berjumpa. Adakah betul benda tu satu perkara yang besar yang boleh faedah Allah yang besar pada umat? Berkat lah gapo doa kubur kau ambil ataupun dia minta hajat gapo kubur dia. Betul ke benda tu penting sehingga kan Nabi Musa cuba elok ketemu. Jadi fitnah yang lebih besar daripada kalau betul lah ada faedah pun. Fitnah besar. Tambah-tambahlah kena tipu dah. Kubur Nabi Hud walala nak suruh orang ramai lagi kat walala di Hadramaut padahalnya dia ngoyak-ngoyak aja dah. Begitu masalahnya. Tajuk ketiga kita nak baca perlakuan para sahabat terhadap yang dikenali dari kubur-kubur anbiya. Cara sahabat bertindak bersikap tentang kubur para nabi. Pertama, perlakuan mereka terhadap kubur Nabi SAW. Kubur Nabi sendiri. Dia mau agak dah sahabat-sahabat. Sesungguhnya Aisyah
telah menyatakan dengan jelas bahawa para sahabat tidak mendedah ke kubur Nabi SAW dan tidak terbuka dah. Dia duduk dalam rumah masa tu dah. Kerana bimbang ia diambil sebagai masjid. Dah. Dia jadi takut orang buat tempat semaya situ dah. Jadi dia pun masa tu lah tidak termasuk dalam masjid Madinah lagi. Jadi dia duduk luar gitu lah buat tak cara belakang dah. Setelah diputuskan di sisi mereka bahawa ia adalah dilarang, dah. Dilarang lah buat masjid. Ia bertentangan dengan sunnah Nabi SAW dan menepati sunnah Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kubur nak berkat untuk dalam masjid ke apa ni, sunnah Yahudi dan Nasrani. Bukan sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya radhiyallahu anha, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW dalam sakit baginda yang baginda tidak boleh bangun darinya. Nabi kata apa? Semoga Allah melaknati Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Dia berkata jika tidak kerana itu, nescaya didedahkan kubur baginda. Melainkan dibimbangi, ia akan diambil sebagai masjid. Muslim, jilid 5, muka 12. Al-Bukhari dan Fathul jilid 3, muka 200. Jadi tak boleh orang masuk, tutup, elok daripada orang buat semaya kawasan itu lah. Jadi tutup lah. Jadi mana tak boleh semaya kawasan kubur lah. Kubur Nabi sendiri dah. Walaupun sepakat tidak seperti kubur lain kira bernajis, adalah kata ulama atau bernajis, kubur Nabi memang tak ada kata najis dah. Begitupun tak boleh buat masjid. Kerana takut tukar dah. Takut jadi tak syirik besar, syirik kecil. Berkata An-Nawawi dalam menjelaskan hadis ini, telah berkata para ulama Nabi SAW hanyalah melarang daripada pengambilan kubur baginda dan kubur orang lain sebagai masjid. Bimbangkan pelampauan dalam mengagungkan kubur tersebut dan terfitnah dengan sebabnya. Boleh jadi perkara tersebut boleh membawa kepada kekufuran sebagaimana yang berlaku terhadap banyak umat-umat terdahulu. Umat dulu gitulah, memula tu kubur. Patung gambaran lah. Patung untuk ingat. Lama tu ambil berkat, patung tak hajat dah. Gitulah ceritanya dah. Jadi punca kepada syirik adalah kubur dulu. Bukan berhala dulu, kubur dulu. Dah hilang kubur, tak tahu mana jadi berhala dah. Boleh jadi perkara tersebut boleh membawa kepada kufuran sebagai berlaku terhadap banyak umat-umat terdahulu. Dan apabila para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in beserta para tabi'in perlukan kepada penambahan terhadap masjid Rasulullah SAW, tak kala bertambah ramai orang Islam, penambahan tersebut mengunjur dalam masjid Rasulullah SAW sehingga dimasukkan rumah-rumah ummahatul mukminin ke dalamnya. Dan termasuk darinya adalah bilik Aisyah radhiyallahu anha, tempat pengembian Rasulullah SAW, dan dua sahabat baginda Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi masuk habislah. Mereka telah membina di atas kubur tersebut dinding-dinding yang tinggi yang melengkung di sekelilingnya supaya tidak zahir. Maka solat ke arahnya orang yang awam lalu membawa kepada perkara terlarang. Jadi dia buat tidak nampak macam ngadak kubur kita, jadi nampak jauh sikit dah. Kemudian mereka telah membina dua dinding dari dua penjuru utara kubur tersebut dan mereka mencondongkan keduanya agar bertemu supaya tidak boleh seorang pun menghadap kubur tersebut dah. Jadi macam tak menghadap kubur lah, seolah dia ada sakat tu, seolah macam tak nampak lah kubur dah. Dan kerana ini dia berkata dalam hadis tersebut, jika tidak kerana itu nescaya didedahkan kubur baginda. Jadi dia susu. Walaupun setengah kata ada kubur ke apa menunjukkan macam masjid ke apa, tidak, yang sebenarnya susu. Seolah benda tu suku sakat, tidak masjid dah. Jadi jika tidak kerana itu nescaya didedahkan kubur baginda melainkan dibimbangi ia akan diambil sebagai masjid. Jadi walaupun kubur tu macam dalam masjid Nabi, tapi matlamat dia terpayah supaya tidak jadi macam masjid. Dan sebenarnya berlaku zaman tabi'in, bukan zaman sahabat ni nak. Allah sahaja yang lebih mengetahui yang sebenarnya sebab apa, tapi Aisyah riwayat tu kata gitu dah. Jilid 5 muka 13 hingga 24. Saya berkata, ini kata-kata dari Imam Nawawi rahimahullah. Dalamnya terdapat penolakan terhadap orang yang berhujah dengan keadaan kubur Nabi dalam masjid baginda. Ada orang buat hujah ni. Dia kata kubur Nabi pun nampak macam orang buat besar dah dalam masjid kononnya dah. Lepas tu dia kata, kita boleh lah buat Nabi Hud pula dah. Buat ziarah kubur Nabi Hud. Buat macam percara semaya macam masjid Nabawi dah. Ini hujah buat dia lah. Dia telah meriwayatkan As-Samhudi dalam kitab Al-Wafa penentangan Urwah dan bin Zubair dan ketidaksetujuan terhadap perkara tersebut. Jadi kubur tu tak setuju lah kalau duk masuk dah. Lalu dia menyatakan terhadap Urwah bahawa beliau berkata dah, aku membangkan Umar bin Abdul Aziz sebagai kubur Nabi SAW.
Bukan Urwah bin Zubair ni, Urwah bin Zubair lain ni. Tu zaman tabi'in, Umar bin Aziz ni bukan zaman sahabat ni. Aku membangkitkan Umar bin Abdul Aziz berkenaan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa janganlah dijadikan dalam masjid. Biar besar ke belakang, jangan besarlah ke depan lah. Jangan masuk kubur Nabi dah. Jadi ia kata apa dah? Yang menentang membangkit Umar bin Abdul Aziz berkenaan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa janganlah dijadikan dalam masjid dengan sedahsyat-dahsyat bangkangan. Tetapi dia enggan juga, dia berkata tulisan Amirul Mukminin mesti dilaksanakan juga. Bila berkata, aku telah berkatakan sekiranya jadi dan mesti, maka jadikanlah untuknya haujau. Jadi kalau nak buat juga, tak ada arah law nak buat juga, tak besarlah ke depan, termasuk dah kubur Nabi tu, kena buat haujau ya. Berkata Sahudi, ia bertempat melawat di belakang bilik tersebut ya. Jadi betul nampak macam kubur dalam masjid dah, tak suruh dapat tempat lain suku, jadi panggil haujau dah. Dia ada buat reka bentuk supaya nampak tak serupa dalam masjid. Jadi tiga masalah lima tempat apa ni tabi'in besar tentang Amirul Mukminin. Dan dia berkata dalam muka surat yang sama, kemudian Umar bin Aziz telah membina di atas rumah tersebut, yakni rumah Rasulullah. Binaan yang zahir ini dan Umar bin Aziz telah bergandangnya supaya orang ramai tidak mengambilnya sebagai kiblat yang dikhususkan padanya solat. Jadi sekat-sekat ia buat tajam, buat segi gitu supaya orang tak nampak apa rumah Nabi ke kubur tak. Jadi dia semacam sakut sikitlah, dia sekat supaya orang tidak menjadikan menghadap kiblat ke arah kubur Nabi dah. Takut itulah supaya orang ramai tidak mengambilnya sebagai kiblat yang dikhususkan padanya solat dan bukannya masjid Rasulullah SAW. Dan itu adalah kerana Rasulullah SAW telah bersabda, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Mereka mengambil kubur-kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini cara Yahudi ni. Dan bagi dia bersabda, maksudnya, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Nabi tu buat isyarat yang sangat jelas dah. Jadi sebenarnya kubur tu berhala. Apabila kubur tu hilang baru jadi berhala, bawa pergi mari sembah. Sebenarnya kubur tu bapak berhala. Kalau nak cerita kat, bapak berhala punca pada berhala utamanya kubur tu ni. Jadi siapa yang besar kubur, siapa yang buat berhala ni. Kena faham hadis. So, terutama kubur tu wali orang soleh nah. Kubur jahil tak apa, kita tercacah kubur orang ambil anggap berkat. Ruh orang kata hidup dalam kubur lah. Nah. Bukan Nabi ya, tak wali pun hidup dalam kubur dah. Lepas tu, bila tu nak hajak masalah dia. Jadi mandak, ambil mandak kerja Nabi dah. Bukan kerja Nabi, kerja Allah dah. Jadi terus letak dengan Tok Wali sebab dia tu nak hajat jadi Tuhan kecil ya. Ini masalah dah. Jadi Nabi itu jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala disembah. Hadis lah. Mereka berkata dan binaan di sekeliling rumah tersebut iaitu rumah Rasulullah SAW di antaranya dengan binaan yang zahir. Hari ini dari sebelah timur 2 hasta, dari sebelah barat sehasta, dari sebelah kiblat senjengkal dan dari sebelah ruang udara Syam kosongnya. Seluruhnya. Serta pada ruang kosong sebelah Syam terdapat menyurkam yang telah pecah dan penimbang kayu, berkata Abdul Aziz bin Muhammad. Dikatakan bahawa pembina-pembinanya adalah wanita-wanita. Berkan tempat basuh kain dan sebagainya. Muka surat 548, 549 dan berkata Ibn Katsir jilid 9 muka surat 5 dan ceritakan bahawa Sa'id Musayyib mengingkari pemasukan bilik Aisyah ke dalam masjid. Kerana beliau bimbang akan diambil kubur sebagai masjid. Wallahu a'lam. Jadi bukan saja tak adalah, ada lagi Sa'id Musayyib Tabi' Amsar tu juga menentang, malah menentang. Habis itu dah. Jadi yang menentang Umar bin Aziz ada sahur betul. Taklah cerita ni lah. Gitulah dah. Jadi Umar bin Aziz tengah orang akad lebih daripada orang lain. Muawiyah apa kaguk dia. Jauh ni. Darjat tinggi. Muawiyah radhiyallahu Yazid sendiri pun lebih hebat daripada Umar bin Aziz. Tapi cerita tambah-tambah jadi lebih hebat Umar bin Aziz berbanding orang berbanding Muawiyah dan sebagainya. Itu satu benda yang karut dalam sejarah ni. Habis dia. Kedua, perlakuan mereka terhadap kubur Nabi Daniel AS. Apabila mereka menemui kubur Nabi Daniel, berkata Imam Bukhari dalam kitab sejarah beliau. Kitab Ibn Katsir berkata kitab Ibn Katsir Bidayah wa Nihayah dah. Rujuk jilid 2 muka surat 40. Dan berkata Yunus bin Bukair daripada Muhammad bin Ishaq daripada Abi Khalid bin Dinar. Beliau berkata, telah menceritakan kami Abul Al-Aliyah. Beliau berkata, bila kami buka tastur
kami dapati di dalam rumah Al-Hurmuzan perbaringan yang di atasnya seorang lelaki yang telah mati. Dia buka atas tu buka tahu di bawah tanah ke kanan eh. Dalam rumah Al-Hurmuzan tu perbaring dia ada pembaringan, ada seorang lelaki yang telah mati. Di sisi kepadanya terdapat mushaf. Lalu kami ambil mushaf tersebut dan kami bawanya pada Umar bin Khattab, maka telah dipanggil untuknya Ka'ab. Lalu dia menyalinnya dengan bahasa Arab. Dia berkata, aku adalah lelaki pertama dari kalangan Arab yang membacanya. Aku membacanya seperti aku membaca Al-Quran ini. Ya. Lalu aku berkata pada Abu Aliyah, apakah yang ada dalamnya? Beliau berkata, sejarah kamu, urusan kamu, kesalahan kamu, kata-kata kamu dan apa yang terjadi selepas ini. Aku berkata, apa yang kamu lakukan dengan lelaki tersebut? Beliau berkata, kami gali pada waktu siang 13 kubur yang berasingnya. Dah. Pada hari tu 13 kubur yang gali. Apabila telah malam, kami kuburkan dia dan kami ratakan kubur-kubur tersebut kesemuanya sekaligus untuk mengaburkannya terhadap orang ramai. Maka mereka tidak mengenalinya semana satu kubur dah. Jadi dia buat sekali. Tengah malam pun tak. 13 kubur buat serentak, tak tahu mana so dah. Aku berkata, apakah yang mereka harapkan darinya? Beliau berkata, dahulunya langit apabila yang menghalang daripada mereka hujan, mereka akan mendedahkan pembaringannya, lalu mereka menerima hujan. Dulu mereka Nabi Daniel ni. Kalau tak hujan tak, banyak dia waktu big. Luar, hujan dah. Aku berkata, hebat bukan main setahun tu, berkat dah. Tak usah juga dah sahabat. Takut fitnah lah, masyarakat jadi tertipu dah. Dia terobor dah. Aku berkata, siapakah kamu rasa lelaki tersebut? Beliau menjawab, seorang lelaki yang dinamakan Daniel. Aku berkata, semenjak berapa lama kamu dapati dia telah mati? Beliau berkata, semenjak 300 tahun dahulu lah. Aku berkata, tidak berubah daripadanya sedikit pun. Beliau berkata, tidak. Maksud tu, tak rosak mayat. Melainkan beberapa helai rambut pada tengkuknya saja dah. Sungguhnya daging para anbiya tidak diruput ke oleh bumi. Tidak dimakan oleh binatang-binatang bas. Isdaq disahih kepada Abil Aliyah sehingga akhirnya. Jadi masukkanlah dari kitab Bidayah wa Nihayah lah. Kitab sejarah. Tu cerita kisah Nabi Daniel dah. Sahabat ni. Susuk bukan main dah. Tiba-tiba lah ni ngaku tak boleh cari tak mudah pula. Mungkin susuk nak suruh orang tahu dah. Apa tahu habis. Sepatutnya. Hak tahu tu habis susuk. Kalau ikut cara sahabat sunnah Nabi. Tak kena susuk kubur Nabi. Bukan suruh tahu dah. Saya berkata, lihatlah kepada petunjuk para sahabat yang terbaik dari perintah Nabi mereka SAW dan sudah baginda. Dan baginda lah yang berkata, sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah siapa yang kiamat datangi mereka, siapa yang kiamat datangi mereka ketika mereka masih hidup. Maksudnya kiamat masa mereka hidup tu, kiamat berlaku, tu orang sejahat-jahat manusia. Dan siapa yang mengambil kubur-kubur sebagai masjid. Yang keduanya, siapa ambil kubur-kubur sebagai masjid ni, Allah anak lah, sejahat-jahat manusia. Bagaimana mereka temui Nabi itu lalu mereka tidak mengambilnya sebagai tempat ziarah. Dah. Buat masjid, buat tempat ziarah pula dah. Maka tidak bina di atas je pusara dan mereka tidak mencuri orang Parsi. Sahabat-sahabat ni tidaklah bersungguh buat jadi ziarah, buat susuk. Siapa tak jumpa kubur Nabi Daniel manusia dah. Tidak bina pusara dah atas kubur Nabi Daniel. Dan mereka tidak mencuri orang Parsi yang telah meminta hujan menggunakan Nabi, jasad Nabi. Mereka tak setuju dah. Tapi mereka memutuskannya menghilangkan kubur tersebut. Dan mereka memotong orang-orang fitnah dengannya. Sahabat ni sungguh bukan cari kubur dah. Nabi Hud, Nabi Gapa, susuk lagi dah. Tu baru betul dah. Ahlussunnah wal Jamaah dah. Takut fitnah. Lepas tu kan tak secara berkat lah. Nabi aja dah kita istisqa. Sahabat kerti bahasa. Maksudnya kita guna sunnah istisqa lah. Tiba-tiba kita nak pakai berkat jasad pun Nabi ko nak ambil istisqa sunnah Nabi, hak Nabi ajar dah. Dah, jadi hak betul ikut sunnah Nabi lah istisqa. Untuk ujian bukan guna jasad Nabi kalau betul berkat setang mana pun dah. Jadi ia menjadi fitnah yang lebih besar walaupun boleh hujan jadi fitnah. Jadi buat syirik pula dah. Orang Parsi dah. Orang Parsi yang syirik tu guna jasad Nabi dah. Apa faedah yang boleh? Dunia boleh lah, akhirat boleh. Selaka dah. Parsi yang kafir sembah matahari, sembah api tu, dia juga guna jasad Nabi Daniel dah. Tapi mereka memutuskannya menghilangkan kubur tersebut, kubur Nabi Daniel tersebut, dan mereka mengutuk orang-orang fitnah dengannya. Sekiranya mereka adalah dari kalangan orang yang ikutan mereka adalah Yahudi. Dan secaya mereka akan mengganggukan tempat tersebut dah. Kalau sahabat-sahabat ni, cara Yahudi mesti dia besar kubur tersebut.
Mereka akan mengambil padanya masjid dan makam, serta mereka akan menjadikan untuknya ziarah tahun dia sebagai sedang berlaku pada sahabat-sahabat kita. Jadi, kalau cara ikut sunduh Yahudi, jadi macam Hadramaut lah. Di antara perkara yang menambah kepastian tajuk ini, bahawa petunjuk para sahabat ialah memutuskan pergantungan dengan kesan-kesan para anbiya. Bukan pisah cara nak putus untuk ambil berkat kau dengan kesan para anbiya dah. Ni pun timbul pula artifak nabi gapo palsu dah tu dah. Nak ambil berkat. Orang nak susuk sahabat-sahabat dia nak buat taubat pula dah. Sahabat-sahabat dulu nak cara ke sunnah nabi hadis yang sahih gapo. Mereka ni dah cara kepada kubu-kubu dah. Mutus kepergantungan dengan kesan-kesan para anbiya dan orang soleh adalah kisah Umar radhiyallahu anhu ketika beliau melihat orang ramai sering mengunjungi satu tempat untuk solat dan perjalanan ke Mekah. Tempat tu ada ya orang pakat berhenti sepanjang situ nak ambil berkat ke apa dah. Lalu beliau telah menegah mereka dari perkara tersebut. Daripada Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami telah keluar bersama-sama Umar Al-Khattab radhiyallahu, lalu beliau bertembung pada sebagai jalan sebuah masjid. Lantas orang ramai bergegas padanya solat dalamnya. Maka berkata Umar, apa hal mereka? Lalu mereka berkata, ini adalah masjid yang solat dalamnya Rasulullah. Maka berkata Umar, Hai manusia, sesungguhnya binasalah orang sebelum kamu dengan ikutan mereka terhadap orang seperti ini, sehingga mereka mengada-gadakannya sebagai biara-biara. Siapa yang telah selesai baginya salat, tidaklah dia beredar. Sebenarnya mana-mana pun boleh, tapi agak lebih banyak situ, karutlah dah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, Sa'id bin Mansur dan Ibn Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah wan Nahyu anha, dan telah berkata Syekh kita Albani dengan sanad yang sahih mengikut syarat Syekhain. Kat mana kita nak berhenti ni? Ada lagi dah. Ada hadis daripada Tabarruk muka surat 345 oleh Al-Juda'i lah. Lihatlah kepada ini dibandingkan dengan apa yang anda lihat dalam ziarah Hud dan atau selainnya dah. Ziarah kubur-kubur mana-mana lah. Nabi kau tak boleh mana. Setiap kali mana dikatakan tentang suatu tempat bahawa seorang soleh telah solat padanya atau duduk atau beribadat padanya, mereka akan menjadikan padanya tempat solat. Seperti yang dijadikan oleh Yahudi, sehingga mereka mengada-ngadakannya sebagai biara-biara dah. Dan mengesahkan juga apa yang saya katakan, penerbangan Umar terhadap pokok yang berbai'ah di bawahnya Rasulullah SAW, bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan tak ada lah nombor satu lah. Berkat lah. Situ kalau kira tak. Tapi Umar Al-Khattab ni dia faham agama. Ya, fitnah terlebih besar, bahaya pada umat berbanding dengan jaga sejarah. Dia sanggup potong pokok yang Nabi berbai'ah dengan bai'atul Ridwan lah. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 7 muka surat 448. Kemudian saya dapati di sisi Ibn Sa'ad dengan sanad yang sahih daripada Nafi' daripada bahu Umar sampai kepada beliau bahawa sekumpulan manusia mendatangi pokok tersebut dan solat padanya. Lalu beliau telah memberi amaran kepada mereka. Kemudian beliau telah mengarahkan penerbangannya, lalu ia ditebang dari pokok tersebut. Pokok yang berjasa besar, kata sejarah besar tu. Umar siapa suruh tebang dah. Dan telah datang beberapa asar yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Al-Musayyib bin Hazan bahawa pokok tersebut dikaburkan terhadap para sahabat. Maka boleh jadi ia dikaburkan terhadap sebagian mereka dan kekal dikenali oleh sebagian lagi. Sebagaimana telah sabit daripada Jabir bahawa beliau berkata, jika aku melihat niscaya aku akan tunjukkan kamu padanya. Dan boleh jadi bahawa orang ramai mengambil sebatang pokok, mana-mana pokok, dan mereka mula solat padanya dan mengambil berkat dengannya. Dan menyokong perkara ini apa yang disabit pada Al-Bukhari daripada Tariq bin Abdul Rahman bahawa beliau berkata, aku telah bertolak menunaikan haji. Lalu aku melintas dengan sekumpulan manusia yang sedang salat. Aku berkata, masjid apakah ini? Mereka berkata, tempat di mana berbai'ah Nabi SAW, bai'atul Ridwan. Maka aku datangi Sa'id bin Musayyib dan aku beritahu kepadanya. Maka dia berkata telah menceritakan daku pada bapakku dan dia adalah dia kalangan orang yang membai'ah Rasulullah SAW di bawah pokok tersebut. Dia berkata, maka apabila kami keluar pada tahun yang berikutnya, kami telah terlupakannya dan kami tidak menemuinya lagi dah. Jadi zaman baru je ni sahabat Nabi dah. Jadi Allah buat capi sahabat pun lupa tak tahu mana dah. Berkata Said, sungguhnya sahabat-sahabat Muhammad SAW tidak mengetahuinya dan kamu semua pula mengetahuinya. Said Musajab kata gitu dah. Said Musajab ni tabi'in nombor satu dah. Tabi'in nombor satu lah. Tabi'in dia lah ulama paling besar kali dah. Jadi kamu semua lah yang lebih pandai berbanding sahabat dah.
rujuk Al-Bukhari, Fathul Bari jilid 7 muka 447. Apa tu? Dan sekiranya Umar telah menebang pokok tersebut, sungguhnya orang ramai telah kekal solat padanya. Allah alam. Jadi orang semaya juga situ. Sedangkan Umar Khattab pergi satu bayat, tak tahu mana dah. Walau bagian pun pokok tersebut telah pun tersorok sama ada dengan kuasa Allah Ta'ala dan ia adalah rahmat dari Allah sebagai yang dikatakan oleh Ibn Umar mengikut apa yang dikatakan oleh Bukhari. Jadi Umar kata adalah kerahmatan daripada Allah untuk jumpa pokok Bai'atul Ridwan. Okey, lepas tu ataupun di atas walaupun pokok tersebut telah pun tersorok sama ada dengan kuasa Allah Ta'ala dan ia adalah rahmat dari Allah sebagai dikatakan oleh Ibn Umar mengikut apa yang diriwayatkan oleh Bukhari ataupun terjadi di atas tangan Umar bin Khattab dah. Ini menunjukkan bahawa bukanlah termasuk dari Islam walaupun sedikit pun, walau tempat tu terberkat setam mana untuk buat satu percara kau berkat anggap situ tak boleh lah. Bukan ajaran Islam. Bukanlah ajaran Islam mencari kesan-kesan para anbiya, para nabi dan orang soleh. Mengagungkan tempat-tempat yang berlaku padanya kejadian-kejadian yang hebat sekalipun ya. Kalau ada sungguh berkat keramat ke apa situ pun ya. Mukjizat sekalipun tak boleh jadi tempat berkat. Dan Al-Hafiz telah menjelaskan hikmah dari penyembunyian pokok tersebut dengan menunjukkan bahawa ia adalah rahmat dari Allah. Tebal pokok Baitul Ridwan tu rahmat Allah lah. Mengingkari apa yang dilakukan orang jahil dan orang yang menjahilkan berupa perkara yang berlaku sekarang dan sebelum ini di sekitar tempat kesalahan orang soleh. Telah berkata rahimahullah. Dan penjelasan hikmah dari perkara tersebut adalah supaya tidak terhasil dengan terfitnah oleh apa yang terjadi di bawahnya dari kebaikan. Jika ia kekal, nescaya tidak selamat dari pengagungan terhadap sebahagian golongan yang jahil ya, terhadapnya sehingga membawa mereka pada kepercayaan bahawa ia mempunyai manfaat atau mudarat. Sebagaimana telah kita lihat berkat itu dah. Yang kita lihat hari ini dengan mata kepala pada saat yang lebih daripadanya. Dan pada yang demikian telah mengisyaratkan Ibn Umar dan katanya ia adalah rahmat, iaitu penyembunyiannya terhadap mereka adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Yang benda masyarakat tak tahu tu rahmat. Kita tahu tu berkat rahmat. Tak tahu tu rahmat dan berkat. Tak ada pedoh cari kubur para Nabi. Habislah sekat tu kita baca. Wallahualam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.